Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 16 September yang diisytiharkan sebagai Hari Malaysia adalah kesinambungan daripada Hari Kebangsaan yang diraikan pada 31 Ogos 1957. Hari Malaysia yang disambut sejak tahun 1963 bertujuan memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Pembentukan Malaysia berdepan pelbagai cabaran. Justeru, kita sebagai rakyat Malaysia wajar memperingati jasa dan sumbangan para pemimpin dan pahlawan negara terdahulu membebaskan tanah air dan bangsa daripada penjajah asing. Ayuh kita semua bersatu, kedamaian milik kita bersama, amanah bangsa dijunjung selamanya. Menarik minggu ini. Lagu Akan Kutunggu pernah menjadi siulan peminat. Throwback bersama vokalis Candy, Pat. Kita orang memang tak sangka lagu tu akan meletup. Pakar bius Dr. Ngazraini Abdul Mai berkongsi kisah menjadi orang terakhir berada di sisi pesakit sebelum mereka ditidurkan. Menemani suami menjalani latihan kepakaran klinikal onkologi, Adila Zakaria berkongsi lokasi menarik di Dundee, Scotland. Konsep minimalis dalam menghias kediaman semakin popular masa kini. Antara yang menjadi pilihan adalah rumah yang bercirikan Scandinavian yang lebih natural. Susun atau yang kemas, pemilihan warna putih dan perabot kayu menyerlahkan lagi gaya moden Scandinavian di apartmen 3 bilik ini. Sarah berkongsi tip menghias rumah kompak. Mempunyai kediaman dengan dekorasi yang cantik pasti menjadi idaman setiap pemiliknya. Tidak kira besar atau kecil, konsep dan susun atur yang sesuai amat penting agar rumah kelihatan lebih santai dan tenang. Tema pada rumah saya adalah saya memilih modern Scandinavian sebab saya rasa tema ni sangat bersesuaian dengan rumah yang bersaiz kompak seperti rumah saya dan ia juga memberi impak yang lebih lapang dan luas lah. Penggunaan warna dan saiz perabot dititikberatkan agar setiap ruang apartmen berkeluasan 850 kaki persegi ini tidak kelihatan terlalu sarat. Memang konsep modern Scandinavian ni dia bermain dengan warna semula jadi seperti putih, lepas tu kayu, warna ketulin kayu dan juga ditambah sedikit dengan pohon-pohon yang berwarna hijau. Jadi benda tu semua memang menenangkan fikiran kita dan ia sangat sesuai dengan kita yang duduk di rumah untuk pandemik ni kan. Mula meminati dunia dekorasi dan hiasan rumah sejak di bangku sekolah lagi, ibu kepada 2 orang cahaya mata ini juga bijak dalam berbelanja. Nak kata kos tu saya boleh katakan saya keluarkan sedikit demi sedikit sebab sebelum ni saya duduk di rumah sewa. Lebih kurang 70% lah daripada perabot daripada rumah ni memang dah sedia ada daripada rumah sebelum ni. Jadi bila mana saya pindah masuk rumah ni, Alhamdulillah saya berjaya untuk mengawal kos melengkapkan lagi rumah ni kan. Jadi cumanya saya perlu mengeluarkan sedikit kos untuk contohnya seperti flooring dan kabinet dapur. Tapi nak kata banyak kos tu tidaklah sebab saya memilih semuanya adalah perabot yang mampu milik. Sering melihat contoh hiasan rumah di media sosial sebagai inspirasi dan idea, ada kalanya dia juga tersilap membeli perabot yang sesuai. Namun, ia dianggap sebagai satu proses melatih dirinya supaya lebih kreatif untuk menyusun atur perabot. Saya tak nafikan saya memang pernah melalui benda-benda macam ni. Contohnya, bila saya pindah masuk, saya order katil bersaiz queen untuk ruang di bilik tamu. Tapi bila kita tengok balik, dia agak sempit. Jadi benda tu perlu diubah. Untuk mendekorasi rumah ni, kita memang banyak eksperimen yang perlu dilalui lah. Selain perlu memilih perabot dan warna yang sesuai dengan tema yang diinginkan, ada beberapa lagi faktor utama yang harus diambil kira bagi mendapatkan hasil yang memuaskan. Faktor yang perlu kita lihat memang first kali kita kena tahu saiz rumah kita. Saiz setiap bilik, setiap ruang dapur, ruang rehat, kita memang kena tahu dan yang paling penting adalah susun atur perabot tu. Okay, jadi macam saya cakap, saya sendiri mengambil perabot daripada rumah sewa lama saya, membawa ke sini. Jadi yang penting adalah untuk saya susun sebetul-betulnya dan mengikut kesesuaian saiz ruang tersebut lah. Jadi kita tak bolehlah terlalu orang cakap apa melebih-lebih dalam membeli perabot dan sebagainya. Berkhidmat sebagai pegawai bank, Sharifah menganggap aktiviti menghias dan mencantikkan rumah adalah satu terapi setiap kali menghabiskan masa terluang.
Saya sendiri pun ibu yang bekerja, jadi bila saya balik rumah tu kadang-kadang kita nak feel lain. Jadi bila nak feel lain tu yang kita kadang-kadang bila hujung minggu tu kita orang cakap apa, ubah susun atur, kita rasa segar kan, balik kerja tengok rumah cantik, rumah kemas seronok, anak-anak saya pun pandai juga nak demand, nak minta suruh cantikkan bilik dia. Bila dia tengok kita ubah layout bilik kita, dia pun minta juga, dia nak juga ubah layout bilik dia. Jadi saya rasa benda ni adalah rumah yang kita diambil ni adalah untuk semua. Jadi kita kena orang cakap apa saja yang kita buat dalam rumah ni adalah untuk menceriakan dan memberi ketenangan kepada semua penghuni rumah ni. Di musim pandemik ini, pasti ramai wanita terutama suri rumah ingin mengubah suai kediaman masing-masing. Beberapa perkara asas perlu dijadikan rujukan sebelum memulakan projek mendekorasi rumah. Tips untuk mendekorasi rumah ni, satu, kita kena tengok bajet kita. Bajet itu terlalu tinggi ataupun tidak. Dan kalau kita nak pakai kembali perabot kita pun tidak salah. Mungkin ataupun kita boleh orang cakap apa, makeover perabot tu. Mungkin ada orang pilih untuk cat, mungkin perabot sebelum ni warna hitam. Lepas tu kita nak tukar dengan tema yang macam saya gunakan sekarang. So mungkin dia memilih untuk cat perabot tersebut dan sebagainya. Jadi kita kena lebih orang cakap kreatif dalam mendekorasi rumah lah. Daripada perabot, tekstil sehinggalah kepada warna dinding, kesemuanya memainkan peranan yang penting dalam menonjolkan lagi setiap sudut ruang. Alhamdulillah, setakat ini saya rasa sedikit-sedikit yang saya dah buat ni saya sangat berpuas hati. Cuma kita tengoklah, mungkin selera tukar ke di masa akan datang kan, kita pun tak tahu macam mana. Sebab jelah duduk rumah ni macam-macam kita fikir, macam-macam yang kita rasa kita nak buat. Jadi mungkin kalau kita ada rasa nak tukar selera, mungkin adalah perubahannya. Tapi untuk rumah saya yang sekarang ni, Alhamdulillah saya bersyukur dan berpuas hati. Dalam era moden masa kini, konsep dan ciri yang minimalis seperti ini banyak mendapat perhatian umum. Walaupun tampak ringkas, namun mampu memancarkan auranya yang tersendiri. Segmen Sana Sini kali ini bersama Adila Zakaria, seorang graduan seni bina Universiti Teknologi Malaysia yang kini menetap di Dundee, Scotland. Adila menemani suami Taufik Hairuddin, seorang doktor yang menjalani latihan kepakaran klinikal onkologi di Hospital Nine Wells, Dundee. Pernah menjadi seorang arkitek, suri rumah ini berkongsi lokasi menarik yang boleh dilawati di sana. Hello everyone, welcome to Scotland. You can take a drive or jalan-jalan anywhere you like in Scotland. Lebih 4 tahun menetap di negara yang dipercayai melahirkan sukan golf, ibu kepada 2 cahaya mata ini berjaya menyesuaikan diri dengan keadaan di sini. Selain menjalankan rutin harian bersama anak-anak, Adila kini menyambung pengajiannya di peringkat PhD di Universiti Teknologi Malaysia jauh di perantauan. Tentang Scotland merupakan salah satu negara di bawah United Kingdom yang unik, yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, iaitu Glen, Loch dan Isle ataupun gunung, tasik dan pulau. Selain itu, Scotland juga terkenal dengan istana-istana lamanya, terkenal dengan bagpipes, tartan kilt dan logat mereka yang unik, yang agak sukar difahami walaupun masyarakat setempat. Tapi rakyat Scotland ni terkenal dengan sangat peramah, sangat mesra, suka membantu. Biasanya rakyat Malaysia kalau datang Scotland, mereka akan melawat Edinburgh, Glasgow ataupun Stirling. Tapi hari ini, khas untuk penonton Nona, saya nak bawa ke tempat selain dari 3 tempat ni, iaitu kita pergi ke Scottish Highlands. Inverness merupakan bandar besar yang terletak paling utara di tanah Inggeris. Perkataan Inverness itu sendiri membawa maksud the mouth of the River Ness. Lokasi ini sesuai bagi mereka yang gemar menghayati pemandangan dan keindahan lanskap zaman kuno yang unik dan menarik. Pasti tenang dan mendamaikan. Mula dengan Inverness, di sini terletaknya loch terbesar di UK, iaitu Loch Ness, yang terkenal dengan sejarah dongeng Nessie, iaitu Loch Monster. Okey, isi padu air di Loch Ness ni saja melebihi keseluruhan isi padu air di England dan Wales. Bayangkan betapa besarnya Loch Ness ni.
Di Inverness juga ada museum terbuka, iaitu Highford Museum. Boleh rasa sendiri pengalaman seolah-olah berada zaman dahulu kala tinggal di Highlands. Kemudian boleh berehat, mandi-mandi berkelah bersama keluarga di Tasik Lok Molik. Ni air dia jernih, nyaman sambil menikmati pemandangan indah. Okey, di sinilah salah satu lokasi penggambaran Harry Potter, iaitu Train to Hogwarts. Kalau pergi antara bulan April hingga Oktober, bolehlah cuba untuk booking steam train, tapi memang cepat habis. Dundee merupakan bandar keempat terbesar di Scotland dan 30 minit perjalanan dari bandar ini adalah bandar Perth and Kinross. Pemandangan semula jadinya yang cantik membuatkan Perth and Kinross popular sebagai pusat pelancongan dan mampu menjana sumber ekonomi penduduknya. So, dekat dengan Dundee juga adalah bandar Perth and Kinross. Di sinilah terletaknya ladang lavender yang saujana mata memandang. Boleh bayangkan keharuman lavender ni bila tiba di sini. Okey, selain itu di Perth and Kinross juga ada banyak taman-taman bunga yang cantik yang boleh dilawati. Bagi peminat-peminat golf pula, bolehlah kunjungi St Andrews Old Golf Course. Semua mesti tahu ni. Ni adalah salah satu golf course tertua di dunia. Nak booking bermain di sini perlu seawal setahun sekiranya bukan ahli. Selain itu, setiap hari Ahad Old Golf Course ni ditutup untuk pemain golf, tetapi dibuka kepada orang ramai untuk beriadah dan bersama keluarga di sini. Ben Nevis pula adalah puncak gunung yang mempunyai ketinggian 1,344 meter, juga merupakan titik tertinggi di Kepulauan British. Ia terletak lebih kurang 30 minit perjalanan dari pekan Fort William. Ben Nevis juga sering menjadi tumpuan di kalangan pengunjung yang gemar aktiviti mendaki. Memang, di Fort William juga ada Ben Nevis. Ben Nevis ni macam Glenshee. Peminat-peminat sukan ski dan snowboard pasti suka datang ke sini. Selain itu, di musim panas dia dibuka untuk aktiviti basikal lasak ataupun hiking. Kalau nak sampai ke gunung ni, boleh naik gondola. Memang boleh menikmati pemandangan dari atas gunung. Memang cantik. Tentunya Scotland menjanjikan panorama yang indah dan menawan. Tidak hairanlah ramai yang sering datang ke sini. Sekiranya anda berpeluang berkunjung ke Scotland, pastikan anda mengabadikan kenangan manis dengan bergambar kenangan. Virus COVID-19 bukan sahaja memberi kesan terhadap fizikal, malah turut mendera mental dan emosi seseorang. Begitulah keadaan yang dihadapi oleh petugas barisan hadapan sejak kes COVID semakin meningkat. Mereka bergelut dengan perasaan sendiri bagi menenangkan pesakit dan dalam masa yang sama perlu mengawal keadaan. Pakar bius Dr. Ngazraini Abdul Mae berkongsi kisah menjadi orang yang terakhir berada di sisi pesakit sebelum mereka ditidurkan. Sudah hampir 2 tahun wabak COVID-19 melanda dunia dan negara. Sepanjang detik tegang inilah barisan petugas hadapan berpenat lelah bertarung memberikan yang terbaik buat semua pesakit. Dr. Ngazraini berkongsi suka duka sepanjang bertugas di unit ICU menguruskan pesakit COVID bersama pasukannya. Kita tahu ramai orang ingat bila masuk ICU pakai ventilator dia diharapkan keadaan kritikal nanti dia tak survive. Okay, but actually ramai yang survive. Kita tak pernah putus harap. Kita cuba sebab kita tahu satu ahli keluarga dia menanti dia balik. Bila setiap kali patient kita bawa masuk patient kan, antara benda kita fikir, anak kat rumah dia siapa nak jaga? Isteri siapa nak jaga bila kita ada ni? Ataupun suami kat rumah macam mana? Ataupun ada orang yang dia single tapi dialah yang menyara mak bapak dia, dialah yang jaga mungkin mak ayah dia yang bedridden ke kan. So every time kita akan fikir benda tu. So kita rasa macam we need to save them. So ada seorang pakcik ni, dia memang ada banyak penyakit, kira complete set lah. Dia lama di ICU, kalau tak salah saya lebih kurang 2 bulan dia berada dekat ICU. And then dalam jangka masa 2 bulan tu sangat eventful dia punya cerita dekat ICU tu.
sampai dia pernah CPR, bukan sekali, berkali-kali CPR, okay. But after 2 months in ICU, dia recovered. And then one day, dia hantar gambar. Dia dengan isteri dia, okay, pergi ke hospital untuk follow up lah. So, you know how we feel. Masa tu kita rasa macam nak melompat, you know. 2 months jaga dia, 2 months, okay. And then, we talk to each other. We talk to each other dengan sama-sama kita. Kata, okay, whatever yang you do, berbaloi. Okay. Ada seorang pakcik lagi, 83 tahun. 83 tahun, 3 bulan dekat ICU. 3 bulan dekat ICU, kita rasa kita akan kehilangan dia. Bila kita, ahli keluarga dia, ramai yang kena COVID. Bila diorang dah habis kuarantin, kita panggil, kata untuk just tengok daripada luar je. Tengok pakcik ni sebab kita tahu dah lama sangat tak jumpa. So diorang datang, so diorang sangat happy. Dia kata at least diorang nampak after berbulan-bulan tak dapat jumpa keluarga. Masa tu kita rasa we thought we lost him. And pakcik 83 tahun ni survive, bercakap dengan kita. So ini apa yang kita buat masa tu, memang kita rasa penat lelah kita sangatlah berbaloi. Bagi Razak Mapit, bangun selepas ditidurkan ibarat peluang kedua buat dirinya. Pada 16 bulan, saya pernafasan saya pun dah makin teruk. Jadi doktor pesan dengan saya suruh buat video call dengan family. Dia ajar kita mengucap istighfar banyak. Dan saya terus tidur, dah tak sedarkan diri. Pada 21 hari bulan, saya menggunakan isyarat je lah. Tanya dengan doktor beberapa hari apa. Dia cakap 21 bulan, pukul 2 pagi. Saya baru sedar lah. Masa tu saya sedar, saya rasa dunia ni macam dipinjamkan yang kali kedua lah. Memang yalah, susah untuk nak terima balik kan, tapi yalah, itu semua takdir Allah kan. Jadi saya ni alhamdulillah, bila dapat sedar tu saya bersyukur banyak. Biarpun teruja setiap kali pesakit yang diintubasi sedar, namun tidak kurang juga cerita sedih yang melatari hari-hari para perawat ini. COVID ni bila dia kena bukan kat seorang. Kalau satu rumah tu seorang kena, kemungkinan besar ahli keluarga yang lain pun kena. So one day ni kita ada mak dan anak duduk sebelah-sebelah dekat ward, duduk sebelah-sebelah. Dua-dua tengah tak cukup oksigen. Tercungap-cungap ni dua-dua, mak dengan anak. Kita orang tengok macam tapi kita ada satu je katil ICU. So we need to choose. Nak buat pilihan ni bukan senang. Buat pilihan ni itu cabaran lah, cabaran paling besar. So at the end kita fikir dia muda, anak ni muda, ada anak kecil tunggu kat rumah ni untuk mak dia balik. So kita buat masuk. Dia cakap kat dia, kita buat masuk dia kat ICU dan dia perlu ditidurkan. You know apa yang keluar daripada mulut dia? Doktor, boleh tak bawa mak saya? Dia sanggup korbankan katil tu untuk bagi kat mak dia. So tapi dia adalah pesakit yang kita rasa kita perlu selamatkan pada masa tu. So kita kata kita bawa dia dulu, nanti kita tengok macam mana mak dia. And alhamdulillah dia dah recover, dia dah balik ke ward dah dia ni. Dah cabut tiub semua dah. Pada malam yang sama, mak dia tercungap-cungap, tak cukup oksigen. Mak dia panggil, minta merayu untuk ditidurkan dan diintubasi, minta pakaikan ventilator sebab tak larat. Dan sebelum kami tidurkan dia, benda yang ditanya, makcik sempat tak jumpa anak nanti? You know? So kita orang rasa macam nak jawab apa masa ni, nak jawab apa? So kata insya-Allah makcik, insya-Allah. Alhamdulillah makcik ni sekarang berada dekat ICU. Kita dapat bawa dia masuk. Dan kita sama-sama doakanlah moga dia recover. InsyaAllah dia dalam proses recovery, looks promising. So insyaAllah kita harap berdua boleh berkumpul sama-sama lah. So masa ni kita rasa macam kasih sayang mak dan anak.
kita ada husband and wife. Banyak masa tu, kalau tak salah saya wave ketiga. Banyak husband and wife. Satu ICU tu sampai 4 couple ada dekat ICU. So masa tu husband dua-dua masuk ICU. Katil agak jauh lah katil orang kan. Lepas tu dua-dua intubated, pakai ventilator. Lepas dah beberapa lama, seminggu ke 2 minggu macam tu dekat ICU, husband dia improve, so dapat cabut ventilator, so dia dah extubated. But hari yang kita cabut ventilator suami dia, isteri dia bertambah teruk. So kita duduk kat situ macam mana kita nak cakap dekat suami dia. Suami dia just macam a few beds away kan dari dia. Macam mana kita nak cakap ni? Kata okay, tapi kita kena break the news. So masa tu bila nak break the news ni macam siapa nak cakap? Dia ke? So, semua tak sampai hati nak cakap, nak bagi berita tak baik kan, sedangkan pak cik baru je nak sembuh. Finally kita cakap pada pak cik kata, mak cik dah kritikal. Kalau ada salah silap tolong maafkan. Halalkan semua makan minum dia. So lepas tu tak lama lepas pak cik tu kata dia redor dengan isteri dia, mak cik meninggal. Dia meninggal dan masa tu saya rasa dekat ICU bukannya ahli keluarga je menangis. Kami pun nangis sama. Bukan mudah tugas yang digalas. Setiap hari mereka perlu bergelut dengan perasaan sendiri. Setiap hari kami kena intubate patient kan. So actually they affected emotionally. Bila kita video call, so kita terangkan pada pesakit semua, kita tengok muka wajah family members kan, yang sama ada diorang risau atau diorang sangat berharap, ada yang sangat positif macam insyaAllah boleh baik ni, boleh baik. Okay? Masa tu bukan family je yang sedih, kita orang pun sebenarnya sedih. Sebenarnya di sebalik PPE tu menitik air mata, tapi kerja is kerja lah. Okay? Dan lepas habis kita buat prosedur intubate semua, what we did kan, kita akan cari sokongan moral. It's really much needed. Always deep in our heart, kita kata kita kena always remind diri kita, we are doing this for patient, we are doing the best for our patient, and every day kita minta pada Allah, moga pilihan yang kita buat tu Allah pandukan buat pilihan yang betul. Ini semua pengalaman yang hari ini kita rasa mungkin sangat dia affected emotionally, tapi in one day bila kita look back, inilah pengalaman yang mendewasakan kita. Biarpun mereka telah dilatih untuk berdepan pelbagai situasi, namun sokongan daripada semua pihak amat diperlukan oleh petugas barisan hadapan bagi meneruskan misi menentang virus berbahaya ini. Rasa rindu tak nak makan makanan kampung? Mesti ramai kan dah lama tak balik kampung. Resepi Air Tangan kali ini berkongsi menu rojak betik Terengganu yang sedap dimakan bersama kuah isi ikan. Hidangan menu petang ini istimewa untuk anak-anak di perantauan yang rindukan masakan ibu di kampung. Assalamualaikum, hai penonton Nona. Saya Hilmi bin Syahari atau lebih dikenali sebagai Takumi Kucalana yang berasal daripada Dungun Terengganu. Kanu kita. Hari ini saya akan kongsikan resepi tradisional daripada Terengganu yang berasaskan daripada buah betik dan juga kuahnya daripada ikan selayang, iaitu diberi nama rojak betik. Boh, jom kita tengok. Okey, pertama sekali kita sediakan arang ni untuk kita membakar ikan selayang yang akan digunakan di dalam kuah rojak betik nanti. Ikan yang kita bakar tadi sudah pun masuk dengan sepenuhnya. Boleh diangkat dan kita boleh berisikan ikan ni pula ya. Kita asingkan tulang dan juga isi. Kita acuk ikan, kita isi sapancu. Seterusnya kita bolehlah buat kuah rojak pula. Okey, kita start masak kuah rojak betik. Mula sekali kita masukkan ikan yang kita berisi tadi, ikan panggang.
Seterusnya masuk cuka, gula Melaka ataupun nisang panggil yang kita bacur dah. Air asam jawa yang kita bacur dia, asam jawa dia. Satunya cili mesin, cili buh. Masukkan sedikit air. Masukkan gula. Sekarang sesudut teh. Hidupkan api. Boleh kita kacaukan sehingga dia mendidih ya. Okey, rojak betik kita siap dah ni. Masuk sempurna. Kemudian tutup api dan kita sediakan bahan seterusnya iaitu betik pula ya. Selesai memarut buah betik dan seterusnya proses memotong buah nenas dan juga timun batang pula. Hidangan ringkas ini masih popular di kalangan penduduk tempatan. Selain boleh disediakan di rumah, rojak betik ini juga mudah didapati di pasar-pasar tradisi di Terengganu dalam bungkusan yang kecil. Masukkan betik yang telah disagat tadi. Seterusnya, campurkan dengan potongan buah nanas dan timun di dalam satu bekas atau mangkuk. Akhir sekali, tuang saja isi kuah ikan yang telah siap dimasak dan gaul sebati. Oh, sedap bau boh. Siap hidangan kita hari ini. Kalau di Terengganu, sinonim kalau makan rojak betik ini bersama dengan kepuk keping Terengganu. Ranguk boh, gugak. Jadi kepada anda semua, saya kongsikan resepi ini khas untuk anak perantau yang berada di luar sana, yang mungkin rindukan masakan kampung, rindukan masakan tradisional, rindukan masakan ibunda yang tercinta. Kepada anda semua, bolehlah follow di YouTube channel dan juga Facebook channel saya di Kucalan Channel. Di dalam sana, banyak lagi saya kongsikan masakan tradisional Terengganu. Setiap etnik ada pakaian tradisional masing-masing dan masyarakat Iban tidak terkecuali. Minat terhadap baju adat dan tarian tradisi, Dr. Mary Anak Calang berkongsi perincian pakaian adat yang digunakan kaum wanita masyarakat Iban dikenali sebagai Ngepan Iban. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia yang mempunyai kira-kira 27 buah etnik termasuk Iban, Kenyah Melayu, Melanau, Kayan, Bidayuh dan sebagainya. Etnik yang terbesar adalah dari suku kaum Iban. Setiap etnik mempunyai pakaian tradisi masing-masing, begitu juga kaum Iban. Ngepan Iban kebiasaannya dipakai sewaktu menyambut perayaan Hari Gawai, majlis perkahwinan, upacara keramaian dan sebagainya. Perincian penting yang perlu ada pada pakaian tradisi kaum Iban ini ialah kain yang digunakan seperti skirt. Sebagai contohnya, semasa mengadakan pelbagai upacara gawai, paling tidak perempuan yang terlibat dalam sesuatu upacara seperti nupat, nganjung piring, nyibur, nutuk, naku, nyugu babi dan sebagainya paling tidak mengenakan kain yang diperbuat dengan cara tenunan seperti kebat, sidan, sunggit dan sebagainya. Keaslian hasil kerja tangan ini pastinya memerlukan kesabaran dan ketelitian yang tinggi. Ada yang mengambil masa berbulan, malahan bertahun untuk menyiapkannya. Ia bergantung kepada corak yang diinginkan. Kini Ngepan Iban ini semakin tinggi nilainya kerana ia sukar dan jarang dihasilkan. Pelbagai lagi perincian yang lain boleh untuk digunakan bergantung kepada keberadaan item tersebut. Sebagai contoh, selayah digunakan pada bahagian dada dan berfungsi menutupi dada si pemakai. Begitu juga dengan marik empang atau tanguk digunakan di bahagian bahu serta turut melindungi bahagian dada.
Sejarah pakaian ini berkisar tentang seorang ikon wanita Iban yang bernama Kumang. Wanita tersebut digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Untuk menyarung pakaian tradisi ini, ada tata caranya dan harus mengikut tertib. Aksesori yang digunakan dalam pakaian tradisi diperbuat daripada logam seperti emas, perak dan tembaga. Dan antara aksesori yang diperbuat dari logam perak, contohnya lampir yang seakan-akan tali pinggang berfungsi untuk mengetatkan kain yang dipakai oleh si pemakai. Rawai digunakan di bahagian pinggang dan menutupi perut. Rawai kebiasaannya dihias dengan ringgit. Ringgit adalah mata wang perak yang dijadikan perhiasan sebagai aksesori pakaian tradisi Iban. Kini terdapat alternatif lain yang digunakan bagi membuat aksesori ini, iaitu dengan menggunakan aluminium. Ini secara tidak langsung memudahkan penghasilannya. Ia juga dijual dengan harga yang lebih murah berbanding aksesori yang asli. Selain itu, pada pergelangan tangan, kita menggunakan aksesori perhiasan yang dikenali sebagai tumpak. Pada bahagian lengan, dikenali sebagai simpai. Pergelangan kaki kita sebut sebagai geruncung. Perhiasan yang digunakan di kepala iaitu sugu tinggi, sugu lengkap dan juga cam sanggul. Satu set lengkap pakaian tradisi Iban yang asli perak ini boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit. Apa yang menarik, ngepan Iban ini sering diperagakan dalam pertandingan khas iaitu Kumang Gawai. Kumang Gawai merupakan pertandingan Ratu Cantik yang diadakan setiap tahun semasa sambutan Hari Gawai. Dan semoga setiap anak Iban dimanapun berada, tidak kiralah pakaian tradisi lama atau yang baru, sama-sama kita menyimpannya sebagai khazanah warisan identiti bangsa supaya dapat menjadi tatapan generasi muda yang akan datang agar tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Program Mentor Wanita Cukup Berani oleh Maggie merupakan suatu platform untuk memperkasa dan membina keyakinan diri. Marilah kita semua mencuba sesuatu yang baru baik di dapur mahupun kehidupan. Seiring dengan semangat, tak kenal tak cinta, never try, never know Maggie. Mari kita saksikan sedutan resepi berani Maggie yang menyampaikan transformasi wanita yang terpilih daripada hampir 1,000 peserta program Mentor Wanita Cukup Berani ini. Hebat-hebat rasa Maggie cukup rasa. So confident tu memang perlu ada pada setiap manusia sebenarnya. Okey, si nak tanya, adakah you all rasa you berani, cukup berani? Cukup berani. Sebab tak ramai orang berani berdepan dengan saya. Kami cuba untuk berdepan dengan Tak. Dia bila dah sampai sini jangan cuba dah. Semua orang tahu dia garang dan saya rasa takut juga. Kita kena kenal diri kita. Kita kena tahu apa keistimewaan daripada diri kita dan apa kelemahan kita. So bila kita tahu kelemahan kita, dekat situlah kita perbaiki. Nampak masalah, nampak cabaran, you kena tackle benda tu. You kena hadap dan fikir macam mana aku nak solve problem ni. Sebab si nak jadikan dia kuat lah. Sebab dia low self-esteem. So, si kena tekanlah pada orang yang lemah ni supaya dia berani, supaya dia, okey, lepas ni aku akan fokus, okey, lepas ni aku akan ni. You know? Kepada Daya. Daya, kau kata tadi ikan tu takut kau. Kau yang takut ikan tu. Tu first time ambil ikan keli, berlendir tangan semua. Saya cuba atasi geli tu. Lepas tu end up dia cakap macam tu. Jadi saya rasa macam down sikit. Hidayah, awak tak boleh ambil mudah tau. Saya sangat pemalu. Saya nak bercakap sesuatu benda tu saya memang malu. Tapi saya cuba lakukan apa yang saya boleh. Daya, kenapa Daya tak start masak lagi ni, Daya? Ya, akan start masak. Akan start masak 30 minit, Daya. Boleh? Hai, kita pula yang nervous untuk dia. Sebelum ni, saya pernah terfikir jugalah nak mengubah personality diri saya dengan sifat saya yang pemalu ni. Mungkin saya boleh cuba lagi untuk lebih talkative, saya akan cuba cari kelemahan diri saya dan cuba perbaiki.
Okey, Assalamualaikum. Saya Noh Hidayah Abdul Jeffrey bersama saya dalam rancangan Daya Gitu. Okey, hari ini saya nak tunjukkan 3 jenis bahan yang selalu. Saya rasa Daya ni seorang yang kuat bekerja ya, walaupun dalam keadaan dapur yang tidak begitu luas untuk buat perniagaan makanan, tapi dia gigih. Alhamdulillah saya nampak ada sedikit keberanian dalam diri Daya dan dia tak nampak kekok sangatlah. Untuk wanita-wanita di luar sana, it's okay, it's fine. Untuk korang yang pemalu, tak apa, korang buat je, korang cuba je, apa pun yang jadi, kita tak tahu masa depan. Dulu saya pun macam tu juga, takut salah. Takut bila kita buat sesuatu tu orang judge. Okey ke aku macam ni, okey ke aku macam ni. In conclusion, buat je. Kalau korang suka satu benda tu, korang buat je sampai benda tu jadi. Sebab end of the day, yang ada dalam kita hanya family. Wow, sangat menginspirasikan. Saya rasa tak sabar nak tengok kesemua 6 episod resepi berani Maggi. Jom kita sama-sama saksikan di laman web dan saluran YouTube Maggi. Dan jangan lupa bersama kami lagi minggu hadapan untuk menyaksikan persaingan sengit para finalis di dapur dengan bimbingan Datin Ina Azman. Peminat muzik di era 90-an pastinya masih ingat dengan lagu Akan Ku Tunggu nyanyian kumpulan rock wanita pertama tanah air Candy. Masih bergiat aktif dalam industri seni, vokalis utama Candy, Patricia Robert berkongsi aktiviti terkini band yang bakal mengeluarkan single terbaru tak lama lagi. Akan ku tunggu kasih hingga terbukti suci cintamu. Hati ini ku biarkan dalam rindu. Hai, saya Pat Candy. Jangan lupa tunggu saya selepas ini. Nurul Nadirah Patricia Robert atau lebih mesra dipanggil Pat, 47 tahun, memulakan karirnya sebagai seorang penyanyi di sebuah jabatan kebudayaan di Sarawak. Dulu Candy dia memang ada penyanyi dia sendiri. Lepas tu bila penyanyi dia tu keluar, jadi dia orang nampak saya selalu show kat mana-mana, jadi dia orang panggil lah. Dia orang cakap, Pat, kau nak tak join kita orang? Macam tu saya cakap, boleh juga. Sebab selama ni kita show sendiri-sendiri kan, nak juga rasa macam ada band kan. Start daripada situlah saya join grup Candy. Pat yang pada kebiasaannya sering membawa lagu yang lebih santai, akui dia berasa agak kekok apabila menyanyikan lagu bergenre rock sebagai identiti kumpulannya. Bila dah start masuk dengan Candy dekat KL ni, syarikat rakaman cakap, korang kena pilih satu genre lah, apa yang korang nak bawa. Kalau boleh korang kena bawa music rock. Masa tu saya, alamak, rock. Saya ni taklah rock sangat, tapi boleh lah kan setakat nyanyi tu. Start daripada tu, dia orang decide, okay, Candy rock. Memandangkan seorang ahli kumpulan yang bermain keyboard tidak dapat menyertai mereka kerana masih bersekolah, Candy terpaksa mencari pengganti supaya muzik yang dimainkan lebih seragam dan sedap untuk didengar. So, dia orang cakap, Pat, kau kena main gitar. Alamak, aku ke? Aku tak pandai main gitar. Tapi dia cakap kena sebab nanti muzik tu dia tak complete lah, macam kosong, bunyi kosong. Jadi kau kena main juga. Setelah daripada itulah belajar tengok dia orang dong ajar lah. Kalau tak memang zero. Kumpulan Candy semakin dikenali apabila lagu berjudul Akan Ku Tunggu hasil ciptaan komposer dan penerbit terkenal Adri Hashim bersama Gigi Hashim menarik perhatian ramai. Orang memang tak sangka lagu tu akan meletup. Sebab masa mula-mula dulu, masa kita praktis lagu tu untuk album, syarikat rakaman cakap dia tak nak lagu tu. Sebab dia cakap lagu tu terlalu advance masa tu. Tapi macam Adri dia cakap dia tak kira, dia nak juga lagu tu. Dia cakap. So bila kita orang dah record, dah album dah release, kita orang pun macam wow. Orang boleh terima lagu tu. So kita memang happy lah sebab tak pernah terfikir yang kita orang ada album, ada lagu dan hits pula tu kan.
Memang rasa-rasa bangga lah. Sudah lebih 20 tahun bergelar selebriti, pelbagai peristiwa pahit dan manis pernah dilalui mereka. Selain tidak dibayar selepas membuat persembahan, Candy juga pernah berhadapan dengan bermacam-macam kerena dan ragam peminatnya. Dulu memang orang selalu show dekat Pantai kan. Ada satu tempat tu, dia punya stage tu rendah. Lepas tu crowd dia dekat. Bila kita orang perform kan, ada yang tarik kaki, ada yang cium kasut. Lepas tu yang separuh tu naik atas stage, yang lain goncang stage. Saya jenis yang gayat. Jadi bila dia goncang macam alamak aku jatuh kan ni nanti. Itulah memang kita orang tengok dia, apa korang buat ni? Macam takut lah kan, macam orang agresif. Itulah pengalaman yang lucu, best sebenarnya kan, pengalaman tu yang kita tak boleh lupa. Mendapat gelaran kumpulan rock wanita pertama tanah air daripada Malaysia Book of Records. Album pertama Candy juga pernah terjual hampir 50,000 unit dan meraih anugerah platinum. Pada anak-anak Borneo, Sabah Sarawak, kalau korang ada bakat, korang kena lebih terbuka. Saya rasa kebanyakan diorang kemungkinan pun macam ada perasaan kita orang dulu takut nak pergi sini, takut tak menjadi, nanti jadi apa kita orang kat sini. Kan buang masa. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi kalau korang rasa korang ada bakat, korang teruskan, tonjolkan diri korang. Kumpulan yang terdiri daripada 4 orang anak jati kelahiran Sarawak ini juga masih bergiat aktif di dalam industri muzik tanah air. Kepada penyokong-penyokong Candy, kami ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana sentiasa menyokong kita orang dari dulu sampai sekarang, dan insya-Allah kita orang akan keluarkan single khas untuk korang yang lama tertunggu-tunggu. Terima kasih kerana setia bersama kami hingga akhir siaran. Teruskan layari laman Facebook dan Instagram di TV3 Nona. Untuk sebarang komen, pendapat dan sebagainya, boleh terus email ke nonatv3@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.